Hello guys, bersama lagi kita di dalam Orang Indonesia Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa terus support Orang Indonesia Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita ikuti berita panas hari ini. So angin kencang semakin kuat dan kerajaan Perikatan Nasional semakin sesak nafas kerana menanggung bebanan serangan politik yang semakin memuncak. Sebentar tadi tular bahwa akan ada rombakan kabinet disebabkan Muhyiddin terpaksa mengikut kehendak daripada UMNO sekiranya mau untuk kekal berkuasa. Namun selain itu dikatakan juga Muhyiddin juga mempunyai pilihan lain atau mengisytiharkan parlimen atau seluruh negara darurat disebabkan jumlah COVID yang semakin drastik meningkat setiap hari. Dikatakan juga Perdana Menteri mungkin memilih pilihan ini disebabkan khawatir bahawa undian belanjawan 2021 yang akan dilaksanakan pada bulan hadapan mungkin akan gagal disebabkan majoritinya yang ada sekarang ini kurang 112 ahli parlimen. Bang semakin terasa guys, sila berikan komen anda dan saya ingin membacakan berita ulasan di dalam sumber Malaysia Kini 23 Oktober 2020. Spekulasi darurat makin bertiup kencang. Spekulasi kerajaan akan meminta Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat semakin mendapat perhatian. Malah ia dikuatkan lagi dengan laporan beberapa media termasuk daripada Arus Perdana. Bagaimanapun ketika berita ini ditulis, belum ada petanda dari Putrajaya bahawa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan mengambil tindakan sedemikian. Pengisytiharan darurat dikatakan pilihan terbaik bagi kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 ketika ini. Namun ia juga dianggap sebagai jalan bagi Muhyiddin untuk tidak membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya diadakan jika tidak mempunyai majoriti di dalam Dewan Rakyat. Ini kerana perlembagaan persekutuan akan ditangguhkan sekaligus mengenepikan keperluan untuk mengundi. Pakar perlembagaan Sam Rahayu Aziz dilihat turut membicarakan isu terbabit dengan membangkitkan 15 soalan berserta jawapan mengenai fakta perundangan berkenaan darurat. Hantaran tersebut juga diterbitkan semula oleh agensi berita Arus Perdana bernama Dan Astro Awani sekaligus menjadikan tular di media sosial. Dalam catatan yang sama, ulang kicau pengacara Lee Wijit mengenai keprihatinannya juga tular secara meluas. Lim berkata keadaan darurat akan menakutkan pelabur dan memberikan kuasa eksekutif untuk membentuk undang-undang ordinan yang boleh melanggar perlembagaan persekutuan dan hak asasi manusia tanpa melalui parlimen. Sementara itu, Malaysia Now juga dilaporkan menerbitkan artikel yang memetik sumber-sumber mengatakan bahawa kabinet akan mempertimbangkan selepas rayuan beremosi pegawai atasan untuk kestabilan politik ketika kematian COVID-19 semakin meningkat. Muhyiddin memperusikan majlis kabinet khas hari ini dipercaya akan membincangkan belanjawan 2021 dan keadaan wabak COVID-19. Bagaimanapun, pertemuan ini juga turut mengundang spekulasi yang akan berlakunya rombakan kabinet ekoran pengumuman Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi bahawa partinya untuk memperkuatkan kerjasama dengan Perikatan Nasional Muhyiddin seminggu setelah mengancam untuk menarik sokongan. Terdapat juga spekulasi bahawa UMNO mahu jawatan Perdana Menteri kanan termasuk timbalan Perdana Menteri. Namun sumber-sumber rapat Malaysia Kini tidak memberikan sebarang petunjuk bahawa pengisytiharan darurat atau rombakan kabinet sedang dijalankan. Dan saya ingin menerangkan apakah pengisytiharan darurat. Darurat bermaksud satu keadaan yang berkaitan keselamatan ekonomi dan ketenteraan awam yang tidak dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Pengisytiharaan darurat adalah satu pemasyuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui satu perwartaan bahawa keadaan tersebut telah wujud atau hampir berlaku. Menurut Sam Rahayu, darurat boleh diisytiharkan semasa parlimen sedang bersidang atau setelah dibubarkan dan ia tidak akan mengakibatkan Dewan digantung jika belum dibubarkan. Namun sekiranya parlimen tidak bersidang atau dibubarkan, Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat, katanya lagi. Menurut Sam Rahayu, kuasa perundangan akan dikembalikan ke parlimen jika bersidang semasa darurat. Keadaan darurat boleh diisytiharkan di seluruh negara atau di mana-mana kawasan persekutuan. Sekiranya darurat di seluruh negara diisytiharkan, tidak ada pilihan raya umum dalam tempoh 60 hari parlimen dibubarkan. Muhyiddin kini mentadbirkan persekutuan dengan hanya majoriti 2 kursi di dalam Dewan Rakyat. Presiden PKR Anwar Ibrahim bulan lalu mendakwa mempunyai majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan baru
dan dipercayai dengan sokongan ahli Parlimen UMNO. UMNO juga minggu lalu dilaporkan sedang menimbang untuk menarik sokongan dari menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimanapun Zahid mengambil langkah mengumumkan gencatan politik dan susulan COVID-19 dan menegaskan menyokong Kerajaan PN buat sementara ini. Zahid berkata UMNO juga mendukung Kerajaan Perikatan dalam memberi fokus kepada agenda membantu rakyat dan negara. Ini berlaku seminggu setelah UMNO mengancam untuk menimbang dan menarik sokongan di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Sehingga tengah hari semalam tercatat 8,182 kes COVID-19 yang aktif dilaporkan di seluruh negara. Jadi terima kasih guys kerana menonton dan sila berikan komen anda di mana Muhyiddin dikatakan hanya mempunyai dua pilihan, sama ada menurut kehendak daripada UMNO yang meminta untuk mereka dilantik sebagai Menteri Kanan dan juga Timbalan Menteri, dan juga pilihan yang seterusnya dengan meminta yang di Pertuan Agong untuk melakukan dan mengisytiharkan darurat kepada Parlimen dan juga di seluruh negara disebabkan wabak COVID-19 yang semakin meningkat. So terima kasih kerana mendengar, dan sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Sekian, bye-bye.